Salam sejahtera, nama saya Sarvina Anak Perempuan Kadirasan bersama Dr. Muhammad Zamri Muhammad Zahir, peserta International Conference on Communication, Management and Humanities 2023. Di sini kami ingin untuk membentangkan tajuk kami iaitu Undang-Undang berhubungan dengan Rogol Statutari di Malaysia. Seterusnya adalah pengenalan. Rogol merupakan jenayah yang serius. Rogol dan kawalan ke atas tubuh wanita dianggap sebagai bentuk perhambaan moden. Rogol juga dianggap sebagai jenayah berat dan ia berlaku sehingga kini. Walaupun manusia hidup dalam era moden dan banyak percubaan untuk menghapuskannya, jenayah ini masih terus lagi berlaku. Menurut analisis Pertubuhan Kesihatan Dunia mengenai data kelaziman dari tahun 2000 hingga tahun 2018, di 161 negara dan kawasan bagi pihak kumpulan kerja antara agensi PBB mengenai keganasan terhadap wanita, hampir 1 daripada setiap 3 wanita atau 30% telah berlaku secara fizikal atau keganasan seksual oleh pasangan intim, keganasan seksual bukan pasangan atau kedua-duanya. Jenayah rogol diklasifikasikan sebagai satu jenayah kekerasan kerana melakukan serangan seks tanpa kerelaan mangsa dengan paksaan atau ugutan menurut Seksyen 375 Kanun Keseksaan. Walaupun hukuman berat termasuk hukuman mati diberikan di beberapa negara, rogol masih menjadi masalah serius di banyak bahagian dunia. Sejak kebelakangan ini, kes rogol dilihat lebih kerap dilaporkan berlaku di negara ini iaitu Malaysia. Perkembangan masalah sosial di Malaysia khususnya yang melibatkan jenayah rogol ini telah menyaksikan peningkatan yang serius menurut The Star Sunday 2022. Rogol statutari merupakan sesuatu jenayah yang berleluasa dan serius tetapi kurang diselidik secara mendalam. Tambahan lagi, rogol statutari menjejaskan fizikal dan mental mangsa yang masih di bawah umur 16 tahun. Oleh hal yang demikian, Undang-Undang Rogol Statutari memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mengurangkan berlakunya kadar jenayah ini. Seterusnya adalah penyataan masalah. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Sexual, Women and Children Investigation Division of PDRM, menunjukkan kadar kes rogol masih tinggi. Pada tahun 2017 sahaja, sudah terdapat 1,878 kes dengan peratusan tertinggi mangsa iaitu 49% terdiri daripada kanak-kanak perempuan berumur 13 hingga 15 tahun. Di Malaysia, Seksyen 375 Kanun Keseksaan mentakrifkan rogol sebagai seorang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seseorang wanita di luar kehendaknya atau tanpa kerelaan. Seksyen ini memperuntukkan keadaan-keadaan di mana sesuatu perbuatan itu dikatakan sebagai rogol. Peruntukan Seksyen 375G Kanun Keseksaan adalah tidak bersifat neutral jantina kerana ia hanya merangkumi mangsa perempuan yang berusia di bawah 16 tahun sahaja. Sepatutnya undang-undang harus seimbang dan adil iaitu kedua-dua jantina boleh jadi mangsa bagi rogol statutari. Maka di sini dapat dilihat bahawa seksyen ini tertumpu pada perempuan sahaja. Selain itu, pada masa kini, dunia telah mengalami perubahan sosial yang ketara. Maka adakah sewajar untuk mengekalkan umur kerelaan iaitu age of consent pada usia 16 tahun ke bawah sementara remaja zaman sekarang cepat terdedah kepada pornografi pada usia yang muda lagi. Selain itu, Mahkamah Malaysia masih bergantung kepada faktor peringanan dan pemberatan dalam menjatuhkan hukuman bagi jenayah rogol seperti dalam kes Nur Afizal Azizan lawan PP 2012. Negara Malaysia masih tidak mempunyai garis panduan untuk menjatuhkan hukuman terutamanya dalam kes rogol sebegini tetapi hanya merujuk kepada keputusan mahkamah sebelum ini untuk dijadikan sebagai panduan.
Walaupun hukuman maksimum diperuntukkan dalam undang-undang, mahkamah jarang sekali memberikan hukuman tersebut. Mahkamah lebih cenderung menjatuhkan hukuman 10 hingga 12 tahun penjara dan 1 hingga 2 kali sebatan tertakluk kepada faktor peringanan dan pemberatan, iaitu mitigating or aggravating factors. Selain itu, masih terdapat perbezaan dalam hukuman, terutamanya antara mahkamah rendah dan mahkamah tinggi. Seterusnya adalah persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah konsep undang-undang yang mengawal jenayah rogol statutari di Malaysia? Apakah faktor yang diambil kira semasa menjatuhkan hukuman kepada pesalah rogol statutari? Yang ketiga, sejauh manakah perubahan yang berlaku dalam undang-undang untuk menangani isu yang timbul dalam kes melibatkan jenayah rogol statutari di Malaysia? Yang keempat, sejauh manakah bidang kuasa di negara Singapura dan India berkaitan jenayah rogol statutari? Yang kelima adalah apakah cadangan penambahbaikan dalam konteks undang-undang berkaitan jenayah rogol statutari di Malaysia? Seterusnya adalah objektif kajian. Bagi objektif umum, menganalisis undang-undang jenayah rogol statutari di Malaysia, Singapura dan India bagi tujuan penambahbaikan dalam aspek undang-undang di negara Malaysia. Terdapat 4 objektif khusus dalam kajian kita. Yang pertama adalah mengenal pasti konsep undang-undang yang mengawal jenayah rogol statutari di Malaysia. Yang kedua, menganalisis undang-undang yang mengawal kesalahan rogol statutari di Malaysia. Yang ketiga, menganalisis undang-undang yang mengawal kesalahan rogol statutari di negara Singapura dan India. Yang keempat, mencadangkan penambahbaikan dalam konteks undang-undang berkaitan jenayah rogol statutari di Malaysia. Bagi metodologi kajian, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dalam menjalankan kajian berkaitan jenayah rogol statutari di Malaysia. Bagi kaedah pengumpulan data, pengkaji telah menggunakan kaedah kepustakaan dan sumber internet. Bagi kaedah analisis data adalah pengkaji telah menggunakan kaedah perbandingan dan kaedah analitis dan kritis. Seterusnya adalah skop dan limitasi kajian. Bagi skop kajian, penyelidikan ini tertumpu terutamanya kepada undang-undang yang mengawal rogol statutari di Malaysia dengan merujuk kepada Seksyen 375 dan 376 Kanun Keseksaan. Perbincangan hanya berkisar pada isu substantif hukuman bagi rogol statutari. Perbandingan dibuat antara kedudukan mengenai undang-undang dan hukuman rogol statutari di Malaysia, Singapura dan India. Bagi limitasi kajian, terdapat kesulitan dalam mendapatkan trend hukuman atau faktor yang diambil kira oleh mahkamah dalam kes rogol statutari. Seterusnya, menghadapi cabaran dalam mendapatkan statistik rasmi terkini kes rogol statutari di Malaysia. Bagi kepentingan kajian terdapat 3 kepentingan yang utama, iaitu untuk kerajaan, untuk masyarakat dan untuk bidang ilmu atau akademia. Untuk kerajaan, penyelidikan ini penting kerana penemuannya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membuat keputusan penting untuk mengurangkan kes rogol statutari di negara ini dan membuat kemajuan ke arah penambahbaikan atas undang-undang sedia ada di Malaysia. Kepentingan bagi masyarakat adalah untuk membantu orang ramai memahami persoalan kajian. Selain itu, kertas ini akan menyebarkan kesedaraan di kalangan orang ramai mengenai isu semasa berkenaan rogol statutari di Malaysia. Bagi kepentingan untuk bidang ilmu atau akademik adalah untuk meningkatkan pengetahuan akademia dan menggalakkan serta memupuk lebih ramai pelajar untuk melihat dengan lebih mendalam isu tersebut dan menulis lebih banyak kertas penyelidikan pada masa hadapan untuk mencari penyelesaian yang lebih baik.
Secara keseluruhannya, penyelidik dapat melihat bahawa negara Malaysia memerlukan pembaharuan undang-undang yang selari dengan keadaan semasa supaya dapat membendungkan kes jenayah yang berat seperti rogol sada tadi daripada terus meningkat pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.